Saudara dan saudari yang dihormati, perkara terakhir yang ingin saya kongsi adalah mengenai pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang bakal dilancarkan bulan Jun ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mengimbas kembali pelan pemulihan ekonomi jangka pendek merupakan fasa keempat daripada 6 fasa atau 6R. Dalam usaha kerajaan menangani cabaran kesihatan dan ekonomi disebabkan COVID-19, 6R tersebut adalah resolve ataupun ketegasan dalam mengawal COVID-19 dengan melaksanakan PKP, resilience ataupun ketahanan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan ekonomi, restart, menjana semula ekonomi secara teratur dan terkawal, melaksanakan strategi pemulihan ataupun recovery ekonomi, dan kelimanya revitalize, memperkasa ekonomi secara menyeluruh, dan reform, menyusun semula struktur ekonomi untuk kita melangkah ke era new normal. Sejak awal bulan Mei, saya dan rakan kerja Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus bersama lebih 100 pihak berkepentingan. Ini termasuklah sektor pelancongan, usahawan sosial, industri kreatif, persatuan peniaga, teknologi dan e-dagang, pendidikan, perumahan, pembuatan, sumber manusia, perubatan swasta, perkhidmatan profesional, NGO serta pertanian dan perladangan. Kementerian juga telah menerima dan menganalisa pelbagai cadangan mengenai langkah-langkah yang boleh diperkenalkan. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan rakan-rakan kabinet yang terlibat. Maklum balas yang diterima menunjukkan bahawa situasi yang dihadapi orang ramai dan perniagaan amatlah mencabar. Antara cabaran-cabaran tersebut termasuk bagi golongan pekerja, menurut kajian oleh Nielsen, lebih 40% pekerja yang disoal selidik melaporkan pengurangan pendapatan dalam tempoh PKP. Bagi perniagaan, menurut Jabatan Perangkaan, cabaran utama yang dihadapi adalah membayar gaji, kekurangan pelanggan, membayar sewa premis dan juga masalah aliran tunai. Dalam sektor teknologi, pelantar pekerjaan mendapati bilangan pemohon pekerja semakin meningkat, tetapi iklan pekerjaan semakin berkurangan. Setiap 4 daripada 10 pekerjaan bergantung kepada industri pelancongan yang merupakan antara paling terkesan COVID-19. Industri pendidikan tinggi yang bernilai 35 bilion ringgit kepada ekonomi negara bakal menghadapi cabaran ekoran kekangan menarik pelajar antarabangsa. Dan peniaga kecil seperti penjual kuih, peniaga pasar malam, abang gerai burger dan sebagainya tiada punca pendapatan yang tetap. Selain itu, daripada 67% pekerja yang telah kembali bekerja, masih ada lebih kurang 5 juta pekerja pelbagai sektor yang belum memulakan pekerjaan. Ini disebabkan antara lain kerana di dalam senarai aktiviti dilarang ataupun SOP yang ketat untuk memastikan faktor keselamatan dan kesihatan terjamin. Menurut kajian Ipsos pula, dapatan menunjukkan bahawa 62% rakyat Malaysia sangat bimbang akan ancaman COVID-19 kepada diri mereka. Tahap kebimbangan ini adalah yang tertinggi di kalangan warga negara-negara lain. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian. Tapi ia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada sektor-sektor ekonomi seperti pelancongan dan perkhidmatan dan tempoh masa yang diperlukan untuk pulih kembali. Kerajaan juga peka kepada cabaran buat golongan mudah terjejas, the vulnerable population, seperti kanak-kanak, orang kelainan kupaya, warga emas dan juga golongan B40. Saya tidak berniat untuk memberi gambaran yang malap mengenai ekonomi negara. Namun ini adalah realiti cabaran yang bakal dihadapi dan perlu ditangani oleh kerajaan, dan kerjasama rakyat, sektor swasta dan NGO menjadi amat penting dalam usaha ini.